Visual kawat dengan replika senjata berwarna hijau menghiasi gambar-gambar di media sosial dan arus perdana. Ia adalah acara Perhimpunan Pemuda Islam Terengganu 2023 HIMPIT. Bagi Ketua Pemuda PAS Negeri Muhammad Harun Isa, acara itu tidak membabitkan penggunaan senjata berbahaya. Sebaliknya, peserta hanya menggunakan replika sahaja. Beberapa pandangan yang diberikan mengenainya dalam media sosial antara lain menyatakan biarkan mereka berarak dan kenapa harus berfikiran negatif. Bagi setengah pengulas, perakan ini membangkitkan jati diri anak muda Islam menjadi wira berjuang di samping Imam Mahdi. Ada berasan apa salahnya? Kerana perakan tersebut hanya menggunakan pakaian ala tentera Islam zaman Nabi Muhammad SAW dengan pedang tiruan dan perisai. Memang jika dilihat secara zahir, ia tidak kelihatan pelik kerana terdapat beberapa kumpulan lain yang terlibat dan ia sekadar perarakan sahaja. Namun, jika ditelusuri dengan mendalam, visual seperti ini sedikit sekali mengingatkan kepada zaman peperangan Nabi Muhammad SAW. Ia bukannya isu buta sejarah, tetapi kecondongan imajinasi yang akan membawa kepada kisah ISIS. Laporan kisah ISIS yang menguasai kawasan di Iraq dan Syria serta pemaparan media dan videonya telah menimbulkan imajinasi tentang pembentukan sebuah khilafah Islam dengan pengisian keganasan, pembunuhan dan penyembelihan. Ia telah menyebabkan dunia mengaitkan Islam dengan keganasan, kekejaman dan juga kekerasan. Apabila gambar-gambar perarakan HIMPIT 2023 anjuran PAS menggunakan simbol pahlawan Islam dengan senjata disiarkan dalam media dan media sosial, gambaran tentang politik keagamaan mula muncul. Politik agama akan dicitrakan sebagai membayangkan keganasan dan wadah perjuangan yang menggunakan kekerasan, bertujuan tidak hanya membela agama tetapi juga mati syahid dalam mencapai idealisme teologi berjuang demi Allah walaupun ia tidaklah benar. Apa yang terbayang nanti adalah geopolitik imajinasi di negara ini. Daerah luar bandar terutamanya kawasan pantai timur disarati dengan ekstremisme agama dan fahaman Islam yang sempit. Fahaman Melayu dan perkauman tercorot dengan pandangan atau pandangan binari yang tajam. Contohnya Islam, kafir, Melayu, Cina dan Parti Islam DAP. Walaupun bagi setengah pihak ia dianggap sebagai tidak membawa apa-apa kemudaratan, visual yang dipaparkan semasa perarakan mengembangkan geopolitik imajinasi berkaitan keganasan ataupun ekstremisme. Imajinasi kesyahidan masuk syurga melalui wasilah perang walaupun hanya sebagai simbol, namun ia menjadi semacam mesin pendorong keganasan, ekstremisme, pemujaan dan ketaksuban tokoh. Inilah yang disebutkan sebagai imajinasi ISIS. Ia merupakan cabaran kepada kerajaan perpaduan dengan konsep madaninya. Tidak keterlaluan juga, ia akan menanam suatu bentuk imajinasi pada golongan muda dalam mencapai idealisme teologi transcendental menggunakan wahana dengan cara kekerasan dan keganasan secara intensif. Inilah yang berlaku kepada kumpulan seperti Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra dan ISIS di Iraq, Afghanistan, Syria dan juga Libya. Apa yang menarik untuk diperhatikan, geopolitik imajinasi melalui keganasan dan kekerasan ini tidak sahaja dikembangkan oleh pengganas itu sendiri tetapi disemarakkan juga dalam filem-filem barat. Bahkan menjadi kelaziman untuk umat Islam dimomok-momokkan sebagai pengganas tegar dalam filem Hindustan dan Tamil dan menjadi syarat kepada hampir semua aksi pengeboman, pembunuhan dan kekerasan yang disabitkan kepada Islam dan penganutnya. Walaupun perang menentang keganasan telah lama berakhir. Melalui filem, media antarabangsa dan seumpamanya Barat dan India dalam filem Hindustan dan Tamil mengembangkan imajinasi-imajinasi yang dikaitkan dengan individu seperti Osama bin Laden, Abu Bakar Bashir, Ayman al-Zawahiri, Abu Bakar al-Baghdadi dan kelompok pengganas seperti Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra atau kumpulan rekaan sebagai pelot kepada filem mereka, seolah-olah tiada pengganas ekstrim lain di India. Citra-citra atau pengwajahan seperti inilah kepada orang bukan Islam akan meningkatkan persepsi bahawa Islam adalah agama keganasan dan mengamalkan ekstremisme.
Dalam hal ini, pengganas dan keganasan menjadi suatu istilah yang dikosongkan dari makna pada peringkat awalnya dan kemudian diisikan dengan citra, makna atau konotasi yang sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Amat sedih sekali dalam menjelaskan istilah terorisme atau keganasan dalam bahasa Melayunya, ia telah menjadi perkataan propaganda yang tidak mempunyai makna neutral. Definisi dan maknanya diputar belit dan dilencongkan sehingga menjadi bias kepada sesuatu kelompok, masyarakat, bangsa dan agama tertentu. Dalam geopolitik imajinasi di kawasan Iraq, Syria dan Afghanistan misalnya, Islam akan dikaitkan sebagai kelompok manusia yang dahagakan darah, gila kuasa, kejam atau kelompok manusia beragama yang menggunakan segala bentuk kebencian dan permusuhan terhadap Barat atau Amerika dan mereka yang pro kepada mereka. Akhirnya, konsep keganasan atau terorisme akan menjadi sebahagian daripada teori konspirasi yang di dalamnya ada pelbagai tafsiran mengenai kelompok, bangsa dan agama dan dikembangkan dalam rangka mencemarkan nama dan pengewajahan agama Islam. Maka melalui simbol dan ikon ini, iaitu keganasan dan pengganas, muncullah geopolitik imajinasi pihak-pihak tertentu seperti Barat dan kalangan negara di Asia seperti India dan Myanmar, dan ia akan mewajahkan Islam dan wilayah-wilayah tertentu yang majoriti penduduknya umat beragama Islam di India dan Myanmar seperti Rakhine yang dihuni etnik Rohingya sebagai cenderung kepada keganasan. Maka diciptakan pengelabuan maklumat atau deception dan pengelabuan realiti atau hyperreality melalui media dalam rangka menghasilkan konotasi dan pandangan awam mengenai Islam atau kelompok tertentu umat Islam sebagai pengganas agama. Artikel ini telah dipetik daripada penulisan saudara Ismail Hashim Yahya. Beliau adalah pensyarah perhubungan antarabangsa di Jabatan Komunikasi, Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Pengkomputeran, Universiti Selangor, UNISEL. Sekian, selesai.